Dia sebenarnya COVID-19 memberi satu dimensi baru kepada dunia fiqh Islam. Okey. Kalau sebelum ni kita banyak merujuk kepada contoh-contoh aplikasi fiqh yang terdapat dalam perbahasan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab qawaid fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Dan contoh-contoh yang kita lihat yang dibincangkan oleh para ulama kita ialah contoh-contoh klasik. Contoh-contoh klasik ni maksudnya contoh zaman dulu. Okay. Contohlah kalau kita bincang bab darurat. Okay. Memang kita akan cerita pasal siapa masuk hutan tak ada makanan, boleh makan binatang-binatang yang diharamkan. Contoh macam babi. Okey. Kalau musuh serang, jadi mereka menawan sekumpulan orang Islam dan mereka mengancam untuk bunuh sekumpulan kecil itu kalau tidak dipenuhi tuntutan mereka. Jadi tentera Islam nak lawan mereka, nak kalahkan musuh itu, mau tak mau terpaksa kena terbunuh sekali tawanan Muslim. Jadi nak buat macam mana? Jadi para ulama kita bincang dalam kitab-kitab qawaid fiqh, kalaulah tidak ada jalan lain, terpaksa mengorbankan sekumpulan kecil, walaupun itu mungkin mak ayah kita, saudara mara kita, okey, itu diharuskan. Itu maksud saya contoh-contoh klasik yang kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh. Tapi bila datang COVID-19 ni, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia bukan sahaja memberi satu dimensi baru kepada dunia kesihatan, yang mana pakar-pakar perubatan kesihatan dunia pun pening kepala. Virus pandemik ini yang tidak pernah ada. Okay. Dan bila dia menyerang dunia, termasuk negara kita, menyebabkan kematian sekarang ni dah mencecah berapa? Dah hampir 600,000 kan? Hampir. Dan orang yang didapati positif dah melebihi angka 2 juta. Jadi dunia kesihatan pun pening kepala. Tak sangka dan tidak bersedia. Dan sampai sekarang tidak ada kita panggil vaksin yang boleh melawan virus COVID-19 ni. Itu dunia kesihatan. Sekarang ni kita nak bincang yang berkaitan dengan bidang kita lah, iaitu dunia fiqh. Memberi satu aplikasi, satu contoh, satu dimensi baru dunia fiqh. Apa maksudnya? Okey. Bila kita sebut dunia fiqh yang berkaitan dengan COVID-19 ini, kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan tak payah tanya ustaz dah. Memang kita dah lalui dah. Dalam tempoh 3-4 bulan PKP ni, kita dah lalui dah benda tu. Antaranya yang berkaitan dengan puasa. Apa masalahnya? Kita PKP kat rumah, kan? Jadi apa masalahnya puasa dengan COVID? Masalahnya ataupun isunya ialah mereka yang disyaki terlibat ataupun terkena ataupun ada simptom-simptom tertentu COVID-19 ni, kena buat swab test. Bila swab test sebelum bulan Ramadan dan selepas, tidak ada isu. Okey, tetapi bila dalam bulan puasa ada isu. Sebab apa? Sebab swab test tu dia ada 2 cara kan. Satu yang melibatkan swab dalam lubang hidung, jolok cotton bud yang panjang tu, kan? Siapa pernah buat? Boleh kongsi, pedih tak pedih, sakit tak sakit. Dia jolok sampai ke dalam, melebihi al-khashyum, kita panggil rongga hidung ni kan. Cara kedua ialah swab test melalui mulut.
Okey, dia jolok mungkin hujung kerongkong ni. Permasalahannya, isunya ialah adakah membatalkan puasa ataupun tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita ataupun mazhab jumhur kita, wusulu ainin ilal jawf, masuknya sesuatu benda, tak kisah berbentuk makanan ke, yang bukan makanan ke, saja-saja kita pergi telan biji tasbih, bukan makanan. Tetapi dalam hukum fiqhnya, wusulul ain ataupun wusulul syai', dukhulul syai' fil jawf, masuknya satu benda dalam rongga terbuka kita. Rongga terbuka contoh macam mulut, hidung, telinga, dubur, zakar, faras, itu rongga terbuka. Okey. Jadi bila masuknya suatu benda dalam rongga kita itu, maka dia akan membatalkan puasa. Especially yang sengaja lah. Okay, yang tak sengaja termakan, tertelan, itu dimaafkan. Ini yang sengaja. Swab test sengaja tak? Swab test sengaja sebab kita nak tahu adakah cecair yang ada, entah saya pun tak tahu istilah perubatan tu, kan? Positif tak positif COVID-19. Jadi kalaulah kita mengambil pandangan fiqh yang menyatakan batal puasa, itu yang kita baca dalam kitab-kitab fiqh kita. Tetapi keputusan yang telah diambil oleh jawatan kuasa fatwa negeri-negeri dan juga jawatan kuasa muzakarah kebangsaan menyatakan bahawa swab test sama ada yang melalui hidung ataupun yang melalui mulut tidak membatalkan puasa. Ni dah orang panggil tidak mengambil pandangan kuat ataupun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adalah dia punya justifikasi, kita ra'i dan kita hormati. Okey. Alasan ataupun justifikasinya ialah benda tu dia tidak kekal dan tidak akan masuk ke dalam. Contohlah macam makanan. Bila kita telan makanan, kita minum air, benda tu dia akan masuk ke dalam, kekal dalam perut kita, diproses jadi teri je lah, dia masuk ke dalam. Tapi kalau swab test tu, dia jolok, lepas tu dia akan tarik balik. Itu antara justifikasi yang mengatakan tidak batal. Kebetulan masa PKP tu juga, dalam masa bulan puasa tu juga, ada seorang anak murid saya call, tanya, "Ustaz, saya nak tanya satu permasalahan. Saya sakit telinga. Ada masalah kat telinga dah. Lepas tu rawatan yang doktor buat kat dia tu, doktor jolok satu tali panjang lah kata, jolok sampai ke dalam telinga ni. Lepas tu dia biar tergantung tali tu. Saya puasa ni Ustaz ni, batal tak puasa tak?" Jadi kita jawab macam tadi lah. Kalau ikut pandangan perbahasan dalam kitab-kitab fiqh, memang mazhab Syafi'i kata kalaulah yang masuknya sesuatu benda dalam rongga kita memang akan membatalkan, sama ada benda tu akan bersifat kekal ke tak kekal ke, boleh tarik balik ke, dan sebagainya. Jadi itu antara kita panggil dunia fiqh yang berubah bila COVID-19. Saya secara peribadi, dan kalau orang tanya pasal swab test ni, untuk al-khuruju minal khilaf, kita nak lari ataupun nak keluar daripada khilaf, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, kita kata macam ni lah. Kalau swab test tu boleh dilakukan pada waktu malam, buat malam. Sebab waktu malam ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh buat apa saja. Makan pun boleh, jimat pun boleh, nak swab test pun boleh, memang tak ada khilaf. Tapi dalam siang Ramadan ada khilaf. Okey. Jawatan kuasa fatwa yang rasmi, sama ada di negeri ataupun di peringkat kebangsaan, kata tak batal untuk swab test. Jadi kita hormatilah sebagai satu institusi rasmi di negara kita. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan dunia fiqh
orang panggil masa Covid dan berterusan sampai sekarang ialah isu solat jemaah dan solat Jumaat. Sebelum ni kita duk cakap pasal bid'ah kan. Bid'ah ni maksudnya yang benda Nabi tak buat. Okey. Benda yang Nabi tak buat dan berkaitan dengan ibadat. Yang tak berkaitan dengan ibadat, contoh macam naik kereta, handphone, mikrofon, itu tak berkaitan dengan ibadat. Depa katalah, ni hak berkaitan dengan ibadat ni. Tahlil, baca Yasin, kan? Kenduri arwah dan sebagainya. Benda ni kan orang panggil dah lama dah, kan? Tetapi masih lagi kita duk berbalah pasal bid'ah. Lepas tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun memang membahagikan bid'ah kepada dua kategori. Satu bid'ah hasanah, satu lagi bid'ah mazmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tak baik. Bid'ah baik ni maksudnya dibenarkan, dibolehkan untuk kita buat walaupun Nabi tak buat. Itu maksud dia. Yang bid'ah haram ni Nabi tak buat, dan kalau kita buat sebenarnya tak boleh sebab dia haram. Itu Imam Syafi'i. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, dia lebih perincikan masalah bid'ah ni, dia letak 5 hukum tu. Menurut Izzuddin Ibnu Abdissalam, bid'ah ada 5 kategori. Kan? 5 kategori macam mana tuan-tuan? Iaitu dia meletakkan sama macam hukum hakam fiqh. Dia ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah harus. Ini Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga, seorang ulama yang masyhur. Okey. Orang tanya, orang tanya ni maksudnya hak yang pok-pok yang selalu duduk bid'ah orang ni. Tanya, bagi contoh apa bid'ah wajib, kan? Bagi contoh apa bid'ah sunat. Ni kita nak bagi tahu ni. Tuan-tuan, sebelum ni kita semayang sama ada jemaah, berjamaah ataupun Jumaat, kita kena rapatkan saf. Kita kena rapatkan saf kita. Tapi bila COVID-19 ni, itu yang tadi saya kata memberi satu dimensi baru kepada dunia fiqh. Yang selama ni kita duk semayang sejak daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in sampai sekarang ni, kita bila semayang jemaah saja mesti satu saf, mesti rapatkan saf. Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki, sama satu saf, rapat. Tapi mai COVID-19 ni, habis tata cara solat berjemaah yang mesti rapat itu terpaksa dijarakkan 1 meter. Persoalannya, Nabi pernah semayang jarak-jarak. Kalau kita menggunakan hujah, apa yang Nabi tak buat dalam ibadat, kita pergi buat, itu bid'ah tu. Itu kalau definisi yang kita kata, yang kita selalu gunakan hujah macam tu. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cuba perhatikan di peringkat dunia, di negara kita, di negara jiran, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi fatwa, ulama-ulama besar dunia, semuanya menyatakan bahawa untuk solat berjemaah dan solat Jumaat memang kena jarak macam kita duk buat lah. Semayang jemaah sunnatun muakkadatun. Apa sunat muakkad? Yang sunat amat-amat dituntutkan, kan, dan pahalanya pun berlipat kali ganda. Kita selalu duk pakai hadis yang 27 pahala, tuan-tuan, kan? Semayang jemaah lebih baik, pahalanya 27 kali ganda lebih baik daripada semayang seorang. Dia ada satu lagi hadis yang cerita solat berjemaah ni pahala dia 100 kali ganda. Okey.
Dan ada hadis yang Rasulullah mengancam nak bakar rumah orang yang tak mau main sembahyang berjemaah ni. Tapi bila zaman PKP, kita bukan takat tak bagi orang berjemaah, tutup terus. Peringkat permulaan tutup rumah Allah terus. Kalau kita duk berfikiran bid'ah, tuan-tuan, tak tahulah berapa puluh ratus kali dosa, kita tutup masjid dengan surau, tak bagi orang jemaah terus. Tetapi bila ulama kita, khususnya kita bincang kat Malaysia lah, ulama-ulama kita melalui jawatan kuasa fatwa negeri-negeri dan juga kebangsaan, bila mengambil keputusan berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, menyatakan bahawa COVID-19 ni dia bukan macam denggi. Denggi membunuh rakyat kita lagi banyak daripada COVID. Denggi ni. Tapi dia tidaklah sampai tahap Kementerian Kesihatan suruh kita jarakkan sosial, semayang jemaah pun kena jarak-jarak. Taklah sampai tahap tu. Ni bila kita sembang bab COVID ni, dia memang totally different tu. Bila Kementerian Kesihatan kata peringkat PKP masa permulaan tu, memang dia punya garis panduan ialah apa sahaja perhimpunan awam tidak dibenarkan, termasuk perhimpunan keagamaan, termasuklah semayang jemaah kita. Dah berlalu sedikit beberapa tempoh, dibenarkan hanya AJK masjid, itu pun 3 orang saja. Setelah berlalu sedikit tempoh, dah nampak okey sikit, semayang Jumaat dibenarkan, tapi hanya 12 orang. Okey, setelah tempoh lebih sikit, 40 orang, kan? Setengah-setengah tempat mengikut keluasan masjid. Dan kita di Selangor ni baru kemarin, surau-surau yang kebenaran Jumaat ni boleh mengikut kapasiti keluasan surau ataupun tempat tersebut. Kalau nak cerita bab bid'ah lah, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, berapa puluh kali bid'ah dah kita buat. Tapi bolehkah kita namakan benda tu bid'ah? Okey, kalau kita mengambil konsep ataupun teori yang diperkenalkan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, ya. Yang tadi kita duk bincang bab solat berjemaah. Solat berjemaah, tuan-tuan, okey, solat itu adalah wajib. Tapi berjemaah itu sunat muakkad. Jadi contoh aplikasi bid'ah wajib dengan bid'ah sunat, kita boleh bagi contohnya, aplikasinya sekarang ni ialah melalui solat berjemaah tadi. Solat 5 waktu berjemaah. Dan satu lagi contoh bid'ah wajib ni ialah Jumaat. Kita buat Jumaat tetapi dengan jarak-jarak. Yang 12 orang, 40 orang itu bukan termasuk bid'ah, sebab itu memang ada hadisnya. Ya, mazhab Hanafi ada yang kata 2 orang, ada yang kata 3 orang boleh dah buat Jumaat, kan? Ada yang kata 12. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang menyatakan 40. Itu khilaf ulama dalam memahami dan menerima hadis-hadis tertentu sebagai penghujahan bilangan Jumaat. Ketika awal-awal PKP tu, saya tanya personal kepada Timbalan Mufti Selangor, kawan saya Dr. Anhar Opel, dan saya juga WhatsApp Mufti Negeri Sembilan sendiri. Saya tanya, Datuk, ada tak cadangan ataupun perbincangan di peringkat Jawatan Kuasa Fatwa Selangor dan Negeri Sembilan berkenaan untuk membenarkan Jumaat di rumah bagi keluarga yang ada bilangan cukup lah.
Kalau kita kata 3 orang lah. Kalau kita nak ambil pandangan yang 12 orang lah. Kan? Boleh tak buat Jumaat di rumah? Sebab apa? Sebab masa tu kan dah banyak hari sangat kita tak Jumaat. Jadi sekurang-kurangnya kalaulah jawatan kuasa fatwa membenarkan keluarga yang ada ahli yang ramai di rumah untuk dibuat Jumaat. Okey. Jadi respon daripada Dr. Anhar dan juga Mufti Negeri Sembilan Datuk Yusof, dia kata kita tidak benarkan. Kan? Sebab nanti pelaksanaan dia akan haru biru sikit. Ni sementara kita tak benarkan Jumaat di surau masjid pun orang dah kelang kabut duk bising, termasuk ustaz-ustaz sendiri pun tak apa nak faham. Apatah lagi kalau kita benarkan Jumaat di rumah. Kan? Mai hari Jumaat kan, kejap-kejap jalan 7 kan. Apa nak innallaha wa malaikatahu kan. Jiran-jiran semua duk pekat khutbah. Kan? Jadi takut orang keliru dan sebagainya, tidak membenarkan. Tak apa. Jadi tuan-tuan, sebab itu kan bagi saya lah, antara hikmah COVID-19 ini ialah dia melontarkan satu isu fiqh untuk dibincangkan oleh para ulama dan fuqaha kita zaman sekarang yang totally different terus aplikasinya dengan apa yang kita lihat dalam hadis, dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya. Dan COVID-19 ini tuan-tuan, sebab tu kan saya suka sangat menarik perhatian kita untuk faham dua konsep, hukum azimah dengan hukum rukhsah. Hukum azimah ialah hukum asal. Contoh, bila kita bincang bab semayang kan, bila bab semayang 5 waktu ke Jumaat ke ni, antara syarat-syaratnya ialah ambil wuduk, pakaian bersih daripada najis, tempat bersih daripada najis, menghadap kiblat, kena masuk waktu dulu dan sebagainya. Adalah beberapa syarat yang kita kena ikut. Okey. Kemudian rukun-rukun solat, berdiri tegak, rokok, sujud dan sebagainya yang kita tahu, yang kita dah belajar itulah. Itu wajib kita kena buat. Dalam keadaan normal, kita tak sakit, kita tak musafir, kita tidak berhadapan dengan masalah kesihatan, kita tidak berhadapan dengan situasi macam COVID, maksudnya waktu normal, kita wajib buat semua syarat dan semua rukun. Tak buat, tak sah sembahyang kita. Berjemaah ni sunat muakkad. Tak sembahyang jemaah pun tak apa, selagi mana kita sembahyang lah. Kan? Cuma dituntut sangat untuk kita berjemaah. Okey. So kalau waktu normal, tak sakit, wajib qiyam, berdiri tegak, wajib. Saja-saja malas hari ni aku nak sembahyang duduk lah. Wahala dia sihat walafiat, dia tak sakit, dia boleh berdiri tegak, tak sah sembahyang lah, kecuali sembahyang sunat. Bila datang COVID, bila datang masalah, bila datang penyakit, bila aksiden, tak boleh berdiri tegak, terlantar atas katil, daripada konsep hukum asal, dia telah berpindah kepada satu lagi konsep dinamakan hukum rukhsah, iaitu hukum yang diringankan. Yang mana hukum diringankan ini tidak wajib dan tak perlu pun ikut hukum asal. Hukum asal kalau dalam sembahyang kena wajib qiyam. Hukum asal dalam solat kena ambil wuduk. Tapi bila datang satu musibah, satu keadaan yang memang tak boleh nak follow hukum asal, maka hukum itu berpindah kepada yang dinamakan hukum rukhsah. Staf-staf kita frontliners kesihatan pakai PPE, sampai dikatakan pakai pampers lah. Nak kencing tu memang kena kencing pampers. Sebab apa? Nak pakai PPE satu hal, berlapis-lapis
Dan dia bukan sewenang-wenangnya boleh cabut nak pergi kencing, nak makan, bukan sewenang-wenangnya boleh cabut gitu. Kan? Satu PPE tu berapa puluh, berapa ratus ringgit kos dia. Kan? Jadi depa nak buat macam mana? Kalau kencing berak memang pakai dalam pampers lah. Okey. Bila waktu semayang nak buang PPE tak boleh. Nak ambil wuduk ada tata cara dia. Basuh muka, basuh tangan dan sebagainya tu. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Depa bukan dalam keadaan normal. Depa frontliners yang memang terpaksa mengikut SOP dia, prosedur dia. Maka ketika itu, okey, kalau tak boleh nak buang PPE, okey, nak tayamum pun tak boleh. Okey. Sebab apa? Sebab nak tayamum dia bukan boleh atas baju. Kita nak tayamum tuan-tuan, kena selak dulu baju. Kena buang jam, kena buang pastikan anggota wuduk dan tayamum kita itu tidak terhalang. Nak tayamum macam mana pakai PPE? Jadi nak wuduk pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Maka ketika itu dirukhsahkan ataupun diringankan hukum boleh solat tanpa dua alat suci, iaitu wuduk ataupun tayamum. Itu khusus, kita tak cakap untuk semua orang. Itu khusus untuk frontliners yang ada masalah macam tu, yang pakai PPE. Kita kat rumah jangan duk galak lah nak pakai solat tanpa wuduk, tanpa tayamum. Sebab kita dalam keadaan normal. Nampak tak tuan-tuan? Itu beza dia. Bagi setengah orang itu rukhsah. Tapi bagi kita masih wajib ikut hukum asal. Sebab kita tak terlibat dengan kesukaran. Jadi tuan-tuan, itu yang kita kena faham. Antara konsep hukum asal, hukum azimah dengan hukum rukhsah. Jadi yang banyak orang duk argue, yang banyak orang duk petikai, depa keliru bab ni. Depa menganggap semua orang mesti ikut hukum azimah, hukum asal, tanpa meraihkan, tanpa melihat keadaan. Sama lah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam isu kita sembahyang jemaah jarak-jarak ini, kalau kita hanya melihat apa yang termaktub dalam hadis, apa yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh, tanpa kita melihat wakil, realiti keadaan semasa sekarang, kita akan menyatakan bahawa sembahyang jarak-jarak macam ni, inilah bid'ah munkarah yang haram. Tapi memandangkan para ulama kita lebih cerdik daripada kita, sebab mereka meraihkan juga keadaan situasi semasa, dan COVID-19 ni memang peringkat darurat. Dia kata, mana darurat ustaz? Okey je. Hang tak tengok ni berapa kematian? Dah 600,000 orang. Tak darurat lagi. Kita Malaysia ni nasib baiklah kerajaan bertegas dengan PKP. Kalau di US semuanya freedom. Kan? Mereka mengagungkan hak asasi manusia individu lebih daripada hak asasi manusia secara berkumpulan. Kita kat Malaysia, kita jaga kepentingan awam. Dan alhamdulillah rakyat kita patuh. Adalah sikit-sikit, segelintir kecil sangatlah yang langgar PKP dan sebagainya tu. Tapi overall okey. Alhamdulillah. Sebab tu kita berjaya mengawal dengan baik. US, Brazil, UK sampai sekarang tak berhenti lagi. Berpuluh ribu kes hari. Sebab apa? Sebab kita melihat realiti dan keadaan semasa. Jadi sebab itulah bab sembahyang jarak ni, kalau tanya saya, dulu Nabi ada buat ke? Sahabat ada buat ke? Memang tak ada. Tapi kenapa kita buat? Sebab realiti tak sama tuan-tuan. Tak boleh 100%
kita nak ikut macam apa yang zaman Nabi ada. Tak boleh. Sebab kalau kita buat macam tu, lagi bermasalah kita nanti. Jadi insya-Allah lah, alhamdulillah para ulama kita melalui Jabatan Kuasa Fatwa telah mengambil satu sikap dan juga memutuskan hukum yang sesuai lah dengan keadaan. Mudah-mudahan kita boleh faham lah kan. Dia yang penting sebenarnya orang awam ni, dia argue pun dia tanya saya sikit, bila diberi jawapan alhamdulillah dia terima. Ni kadang-kadang ni ustaz ni depa pula lebih-lebih kan. Tapi harap-harapnya insya-Allah lah, kita harap semua dapat memahami kenapa Jabatan Kuasa Fatwa kita memberi keputusan sebegitu kan. Dan wallahu alam, jarak macam ni sampai bila, silap-silap berbulan-bulan lagi rasanya ni kan. Sebab kes masih tak berhenti lagi kan. Kemarin masih ada kes positif walaupun sikit, tapi masih ada kan. So harapnya setakat itu sajalah perbincangan untuk kita cuba faham dunia fiqh semasa COVID-19 ini. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.